Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Izhan bin Masaid. Nombor matrik saya 17 DKA 19 F2009. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sejarah penciptaan jam dan ilmuwan Islam dalam bidang astronomi. Ilmuwan Islam yang mencipta jam dan bidang astronomi ialah Thabit Ibn Qurra. Biodata Ibn Qurra ialah nama penuh beliau Abu Al-Hasan Thabit bin Qurra bin Marwan Al-Sabi Al-Harani. Beliau lahir di Harran, Turki. Beliau wafat pada tarikh 18 Februari 901 tahun Masihi di Baghdad, Iraq. Gelaran beliau ialah The Beat. Bidang beliau mekanik, astronomi, matematik tulen dan geometri. Karya beliau The Astronomical Work of Thabit Qurra, Kitab fi Al-Karastun, Kitab Al-Mafrudat. Dan selamat sejahtera. Nama saya Zulfarhan bin Azman, nombor kad matrik 17 DKA 19F 2016. Saya nak terangkan tentang sumbangan Thabit Ibn Qurra dalam bidang astronomi. Sumbangan yang pertama ialah dalam astronomi, dia adalah salah satu dari para reformis awal pandangan Ptolemik. Ia menganalisis beberapa masalah yang berkaitan dengan gerakan matahari dan bulan dan menulis risalah pada jam matahari. Beliau pernah bekerja di Pusat Penelitian Astronomi yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Beliau juga meneliti gerakan sejumlah bintang yang disebut Hizzatul I'tidalain yang ternyata mempengaruhi terjadinya gelombang bumi setiap 26 tahun sekali. Seterusnya memimpin sebuah penelitian pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rashid. Thabit juga mengukur luas bumi dengan menggunakan garis bujur dan garis lintang secara teliti. Penemuan Thabit tersebut memberikan inspirasi kepada para pelaut seperti Columbus untuk melakukan pelayaran keliling dunia yang dimulai dari Laut Atlantik. Yang terakhir, penemuan terpenting Thabit yang lain adalah jam matahari. Jam ini menggunakan sinar matahari untuk mengetahui peredaran waktu dan menentukan waktu solat. So, macam jam-jam solar yang kita guna sekarang ni semuanya dah ada dah dulu. Cuma dia bukan yang secanggih yang sekarang. Tapi memang terbukti orang dahulu memang dia punya pemikiran memang genius lah. Lepas tu Thabit juga membuat kalender tahunan berdasarkan sistem matahari. Dengan guna sistem matahari je dia boleh buat sistem kalender. Memang hebat lah ilmuwan pada dahulu ni. Lagi ilmuwan Islam kan. Sekian, terima kasih. Terus. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nuriman bin Saleh. Nombor kad matrik 17 DKA 19F 2012. Ini saya akan membentangkan tentang tokoh ilmuwan Islam bidang astronomi iaitu Ibnu Haytham. Biodata Ibnu Haytham ialah nama sebenar beliau ialah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Dikenali sebagai Al-Hazin dalam kalangan cerdik pandai barat. Dilahirkan di Basrah pada tahun 354 Hijrah bersamaan dengan 965 Masihi. Beliau memulakan pendidikan awal di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan untuk merantau ke Ahwaz di Baghdad. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian
pada penulisan. Itu langkah-langkah awal Ibnu Haytham sebelum menjadi orang-orang yang cerdik pandai. Antara buku karyanya ialah Al-Jami fil Usul Al-Hisab, yang mengandungi teori-teori ilmu matematik dan penganalisannya. Matematik. Matematik. Selepas tu kitab Tahlil wa Al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Dan yang ketiga, kitab Tahlil Masail Al-Adadiyah tentang algebra. Makalah fi Istiraj Simat Al-Qiblah, yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau. Dan yang kelima, Akalah Fima Tad'u Laih, mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. Dan yang terakhir, Risalah fi Sina'at Al-Syir, mengenai teknik penulisan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Azmi bin Cik Dah. Nombor matrik 17 DKA 19F 2011. Hari ini saya akan menerangkan tentang sumbangan ilmu Al-Haytham. Sumbangan ilmu Al-Haytham. Sumbangan ilmu Al-Haytham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. Kerana itulah ilmu Al-Haytham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material, tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. Walau bagaimanapun, sebahagian karyanya telah dicuri oleh ilmuwan barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada ilmu Haytham dan para sarjana Islam, kerana tanpa mereka, kemungkinan dunia Eropah masih diselembungi dengan kegelapan. Kajian ilmu Ibnu Haytham telah menyediakan landasan kepada pengembangan ilmu sains, dan pada masa yang sama, tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut, yang tidak lagi dibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Sekian, terima kasih daripada saya.